sebenarnya banyak tajuk kita, doktor. Dan banyak kerja kita ni. Kan? Nak tegur konsert lah. Kan? Kadang-kadang konsert tu berlaku di negeri lain. Tapi oleh kerana luasnya Capaian. Kan? Capaian dan juga internet tu. Capaian mazhab dia bawa. Itu juga sebab walaupun berlaku di negeri-negeri lain tetapi dicari Mufti Perlis. Saya pun takut-takut juga Kok Perlis ni ada konsert jenuh kita. Kan? Dah sebelum tu. Ya. Ada banyak kali kejadian. Orang di Pari Pahang, daripada Selangor, daripada Johor, dia telefon mai pejabat mufti. Nak cakap supaya kata ada muka berlaku kenapa biar. Kita pun heran. Di negeri dia lah. Kita duk ingat dia nak adu tu negeri kita pasal kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita ingat, tak ada siapa lapor kat kita apa yang dia cerita tu. Kononnya buat gejala maksiat. Lah. Bila dia duk cerita-cerita tu, nak cakap dengan mufti. Jadi apa bagi talian? Cakap. Saya kata, kenapa Datuk tak bantah benda ni? Ungkar apa? Saya tanya, saya tak tahu. Macam mana saya boleh tak tahu? Patutnya Perlis ni biasanya tahulah kan. Dah kali tak mana dia bagi rupanya nu di Tampin Pahang mana tak tahu nu kan. Satu kejadian tu di Ulu Selangor ke mana. Tapi dia ada juga yang di Johor. Jadi depa pi telefon semua pejabat Mufti Perlis. Depa ingat mungkin mufti ni sama tang mana mufti mana pun dia kena pi ambil. Saya kata dah itu kami tak itu di negeri tuan bukan di negeri Perlis. Dia takkan Datuk nak kalau negeri lain Datuk tak bertanggungjawab. Memanglah bukan masalah tak bertanggungjawab tu. Bidang kuasa tu tak mencapai ke situ. Tadi apa nak kata Datuk Zafar? Dah. Itu juga yang kita pelik sebab mufti ni ada berapa? Ada 14 kan. Ada 14 mufti dan ada autoriti masing-masing. Tapi bila timbul Datuk dan Dr. Rora. Cuma kita nak beritahu lah masih. Kalau mufti tu tak apalah juga. Ni masalahnya macam Anas sendiri yang bukan mufti, bukan siapa-siapa kan. Pun dipetik nama. Petik. Semalam ada 2 orang. Satu orang pakcik kan. Dia bahas tentang isu konsert dekat wilayah pun tak silap. Lepas tu dia kata kenapa dia letaklah gambar saya tu. Dia kata kenapa dia ni tak bising. Kan kalau kunut subuh, kalau benda-benda lain bising lah. Tapi bila bab konsert ni tak bising. Pertama, kita tak tahu pada konsert. Sebab kita bukan kaki konsert kan. Itu pertama. Yang keduanya, bila dah berlaku benda tu, baru kita tahu. Dan dia pergi cari kita buat apa? Pergilah cari mufti yang ada kat negeri tu. Kan? Kalau dia nak minta tolong dengan cara yang baik tu, kita akan bercakap lah. Kita dah sebut. Kat malam ni ambil kesempatan. Konsert yang ada unsur maksiat ni daripada awal lagi. Datuk dah sebut. Kita dah buat podcast pun masa isu Coldplay dulu kan. Coldplay yang konsert di KL tu. Dia jadi viral sikit sebab masuk dalam media dan masa tu ramai jugalah yang bantah. Kerana Coldplay ni ada isu pro kepada LGBT dan sebagainya. Tapi yang isu konsert yang terbaru ni kita tak tahu sangat kan. Sebab kita pun tak follow sangat lah konsert-konsert ni. Lepas tu dalam inbox malam pun orang hantar kat Datuk kan. Dia tanya kenapa tak bising kan. Kenapa tak buat podcast dalam isu ni. Pertama podcast ni dah jadi glamour jugalah kan. Sampai semua orang cari podcast kita kan. Apa dia kata kenapa Fikrul Hujah tak buat podcast? Kenapa tak komen kan? Kenapa tak ada tajuk ni? Ramai orang lain pun boleh buat juga. Walaupun taklah lama dia buat kan. Tapi itulah masalah dia. Kadang-kadang manusia ni dia apabila dia berbeza dengan kita dalam satu isu, dia akan cuba rawik pada benda lain. Dia kait-kait benda lain sampai apa saja keburukan pun dia akan cuba kait dengan kita. Walaupun dilakukan di negeri Kedah umpamanya. Konsert semalam kemarin pun ada di negeri Kedah pun ada juga. Kemudian di wilayah pun ada juga seolah-olah macam otoriti agama tu tak perlu bertanggungjawab di sana. Kan? Sedangkan kita walaupun kita tak ada otoriti di sana tapi kita tetap kena jawab juga, kena bantah juga. Dan ada seorang hamba Allah belajar fiqh juga apabila Saudi melakukan perkara-perkara yang tak elok pada pandangan syarak, dia kata jangan salahkan Saudi kerana mereka sibuk dalam isu bid'ah jadi mereka penat, mereka perlu berhibur. Dia tak nampak Mesir buat apa sekarang ni. Mesir Asy'ariyah. Mesir adalah satu negara Asy'ariyah yang kuat. Mesir Asy'ariyah yang kuat dan kemudian cuba tengok
kenapa terkepungnya rakyat Gaza? Sebabnya Mesir. Mesir tutup pintu Rafah tu. Mesir tempat tu. Sepatutnya kita kena desak lah. Bayangkan kalaulah Arab Saudi yang buat. Bukanlah kita berpihak pada Saudi dan bukan kita sokong semua apa yang Saudi kata. Tapi kan mesti dah akan dikait dengan apa? Wahabi Wahabi lah Saudi kan. Maksudnya kan. Tapi kalau Mesir buat, sedangkan Mesir tu ahli Jumaah lah apa semua duduk semua Asy'ariyah. Tokoh-tokoh. Awak tak kata Asy'ariyah telah kepung apa? Ayat Palestin. Kan? Dan kalau nak dikaitkan negeri sesuatu kalau nak pahaman. dikaitkan dengan pahaman kan. Sebelum tu dia mesti ada perarakan Firaun. Ya, perarakan Firaun nak. Ini orang kata idza khasama fajar. Nabi dalam hadis Bukhari. Bila berkelahi dia jadi jahat. Itu tak bagus. Kita berkelahi jangan jahat. Kita berkelahi bukan berkelahi berbeza. Kita berhujah di atas tajuk tu je lah. Kan dia jangan pergi merawit tajuk-tajuk lain orang tak kan. Cuma mungkin dia tak ada buah, tak ada guli. Jadi dia tampak yang mana dia boleh tembak tu kan. Itulah pasalnya sebab kita pun bukanlah setuju semua benda yang Saudi buat dalam isu maksiat yang terang-terangan kita pun bantah. Tapi itulah kata orang-orang politik yang menguasai negara ni kadang-kadang terutama yang negara Arab ni. Dia pun bukan faham sangat mazhab ni. Adakah bisa masa dia orang buat tu di atas pertimbangan kerana ulama-ulama Saudi yang suruh. Let's say lah, bukan kalau kita kata itu tengok dia orang sokong ulama Saudi 100%. Ini pun macam budak-budak ya kan. Kalau kita sokong rakyat Palestin, adakah kita sokong 100% semua apa yang Hamas buat? Tak semesti kita sokong 100%. Kita sokong beberapa polisi di Kelantan, adakah kita sokong semua apa yang Kelantan buat? Tak kita sokong 100%. Tapi inilah masalah apabila agama ni di perbahasan agama ni melibatkan orang-orang yang memang fajar tadi. Dia bila berkelahi dia jahat. Tadi anda tengok siapa kata pasal nak marah kat geng Saudi apa semua ni, kata depa ni kata Abu Jahal ni ada tauhid lebih. Come on, dia potong macam tu jadi orang dia pun percayalah. Depa ni kata Abu Jahal ahli tauhid, orang Islam sekarang yang kafir. Taklah sedangkal itu. Pengikut dia tak faham sedangkal tu orang tak bila berkelahi jahat. Sebab tu orang yang berkelahi ni mereka akan berdiri di hadapan Allah Taala dan akan membawa semua hujah-hujah daripada hari akhirat kelak di atas kejahatan-kejahatan perkataan mereka kepada orang lain. Tak kira lah. Hatta kalau kita berkelahi dengan Syiah, kita tak boleh kata Syiah tu menyembah Ali. Dia pun tak sembah Ali. Kita tak boleh kata dia sembah Ali. Kita kata bab yang dia kata sajalah. Kalau kita nak berhujah dengan dia, ini adalah satu benda yang perlu yang jadi masalah apabila orang bila berbeza dia jadi jahat. Idza khasama fajar. Macam itulah kes yang macam ni kan, bila ada orang buat konsert orang tanya Perlis ni duk cakap macam-macam bab agama sangat. Kenapa tak hapuskan night club? Kenapa tak hapuskan rumah urut? Kenapa tak hapuskan benda-benda munkar, kedai arak? Tengok, itu kata bila berkelahi jahat. Hamai tunjuk Ustaz tang mana apa? Nak apa? Yang polis tak ada. Di mana apa nama night club dia polis ni? Dia yang cakap banyak di negeri dia yang kononnya sebahagian tu konon mengaku ahli sunnah tu bukan sunnah lah, suhaja lah pengikut Ibn Tomat lah. Kalau dia yang di negeri dia ni, di negeri dia tu pusat judi besar atas bukit tu. Tapi tengok dia duk tanya kat kita tak ada pusat tu. Di Perlis ni alhamdulillah setakat ni kalau ada orang main judi tengah kampung pun sampai berita lah. Tak ada siang. Tak ada siang lah orang kata. Ini dengan kilang arak terbesar, dengan pusat judi terbesar. Orang karaoke pun hinggap dah boleh ni. Kalau ada aku tengok lalu dengan orang karaoke, mungkin di perkampungan Siam yang bukan beragama Islam. Takkan yang tu kita tak larang lah. Kalau 2-3 hari ni orang tengok kata tiba ada konsert perempuan duk menari pada boleh. Itu sebahagiannya di dalam kawasan komuniti Siam di dalam sebahagian dekat dengan Wat mereka. Yang mana benda ni hanya komuniti depa yang kita pun tak kacau komuniti depa mereka. Dia jangan salah faham. Orang Siam di Perlis ni nampak muka macam Melayu. Cakap pun pasal macam Melayu. Tapi itu hak dia, agama dia dalam compound dia. Tapi Perlis ni semacam tu lah. Mana night club tak hapuskan. Duk cakap masalah keluasan mazhab lah apalah semua ni. Tunjuklah night club tahu mana.
kan. Alhamdulillah di Perlis ni tak ada lah night club tu kan. Tak ada lah. Kalau Perlis ni ada karaoke Sakan pun tak ada lah. Tak ada 3 hari kot kan.